آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, sampai pada masalah yang ke-304. Zakat dan hadis yang panjang lagi menunjukkan atas wajib menunaikan. Wahai saudaraku, inilah satu hadis yang panjang lagi melengkapi beberapa banyak masalah yang lain daripada dalil yang menunjukkan atas wajib zakat. Yaitu kata At-Tirmidzi an Anas qala kunna natamanna an ya'tiyal a'rabiyyul aqilu fa yas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu 'inda. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya adalah kami bercita-cita supaya datang seorang Arab Badui yang mempunyai akal. Ditanyanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal kami di sisi Nabi. Anas bin Malik kata kami ini tertunggu-tunggu. Kok orang Arab Badui datang nak soal kepada Nabi, nak tanya kepada Nabi. Jadi kenapa mereka ini tertunggu-tunggu orang Arab Badui ini nak datang sampai bertanya? Masalah mencinta sahabat akan A'rabiyun apa sebab? Wahai saudaraku, pada sepotong hadis ini zahirlah bahawasanya sahabat-sahabat Nabi duduk mengelilingi Nabi kerana mendengar apa-apa qadhiyah. Qadhiyah maknanya ajaran, keputusan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak dapat tidak mewujud kemusykilan seseorang daripada mereka. Ataupun ada satu barang yang tiada tahu kesemaran hendak ditanya mereka. Terus kepada Nabi, mereka merasa gerun ke atas diri mereka itu oleh kerana bercampur gaulnya dengannya dan takut menjadi langgar adab dan sopan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ni bila nak mengaji dengan Nabi ni adalah benda yang mereka nak tanya, yang mereka nak soal kerana timbulnya kemusykilan. Nak tanya kepada Nabi langsung gerun, nak tanya pada Nabi terus kadang-kadang segan, takut tersalah adab pula. Dengan kerana itu mereka pun bercita-cita kiranya datang orang Arabi daripada darat-darat. Darat-darat ini maknanya dari hulu. Datang orang Arab daripada hulu-hulu kampung datang. Adapun berkehendakkan Arabi yang berakal, kerana orang yang berakal itu mengetahui cara bertanya dan adabnya dan tahukan apa-apa yang muhim. Muhim ini maknanya yang penting. Yang penting untuk ditanya. Maka mereka mintalah mudah-mudahan dalam hati mereka itu minta mudah-mudahan marilah orang Arab Badui main nak tanya apa-apa. Kami nak tanya segan. Macam kita dulu ada arwah Allah yarham Cikgu Saibin. Bila dia mari tu bolehlah dia tanya macam-macam. Kita nak tanya ni segan sikit. Jadi bila Cikgu Saibin ada, dia tanya satu-satu. Itu nama dia Arabi. Ya, di belakang dia pun B juga. Ya. Jadi dia suka tanya. Jadi sahabat-sahabat ni dululah nanti ada orang Arab yang suka tanya ni mai. Maka inilah yang menjadi satu jalan daripada mendapat faedah sebab cita-cita mereka itu. Jadi ada juga faedah orang yang rajin tanya. Dengan sebab dia tanya secara tak langsung dia tolong tanya bagi pihak diri mereka. Maka jikalau mereka itu bertanya dengan terkasar sedikit atau menyalahi adab, nescaya dia terdelik dan dimurkai oleh Nabi. Kerana mereka itu telah mengetahui adab negeri dan adab. Dia kata adalah sahabat-sahabat Nabi yang tanya. Mestilah Nabi marah. Pasal mereka ni
orang duduk dalam negeri, orang kampung dia dalam negeri Madinah, dah tahu dah adab sopan semua. Tetapi berbeza dengan orang Badui, telah sedia maklum mereka itu kasar, dan dia dah mengetahui mereka itu ada cara negeri sebagaimana mengetahui orang-orang negeri. Dan pula ghalib pada mereka itu kebiasaannya, ghalib itu maknanya kebiasaannya mereka itu jahil dan kasar laku. Berbeza dengan orang Arab Badui, dia rempuh ya, dia rempuh saja sebab mereka ni buah adab. Jadi Nabi tak marah mereka sebab mereka ni buah adab. Maka sahabat-sahabat Nabi ni tertunggu-tunggulah siapa-siapa yang Arab Badui datang nak mengaji, nak bertanya, man bada Jafar, barang siapa tinggal, inilah kata satu hadis, man bada Jafar, siapa yang tinggal di hulu nescaya kasarlah perangai. Dan siapa yang tinggal di hulu maknanya kurang dapat pendedahan, kurang dapat pendidikan, maka dia akan menjadi Jafar. Jafar ni maknanya kasar. Nabi kata dekat-dekat kiamat anak-anaknya akan jadi kasar dengan mak bapak. Wajaba abah. Ya, akhir-akhir zaman Nabi kata anak-anak jadi kasar, kasar adab, kasar tingkah laku, kasar bercakap dengan mak bapak. Masalah 306, kedatangan A'rabi duduk bertanya. Wahai saudaraku, dalam sahabat-sahabat Nabi yang duduk berkeliling dengan Nabi dan bercita-cita supaya orang darat datang, tiba-tiba terjemuklah seorang A'rabi. Jadi orang darat ni kita tengoklah cerita apa, Antuan. Ya, belur tu orang darat. Ya, mereka pakai baju selaba, kita istana Melaka mencari tuan. Itu dipanggil orang darat, tuan itu. Baik, fabadaina nahnu kadzalika id atahu a'rabiyyun fajata baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam antara kami duduk berkeliling dengan Nabi, tiba-tiba datang seorang A'rabi namanya Dhaman bin Tha'labah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu duduk berkelimpung lutut di hadapan Nabi. Dia melangkah duduk depan dia. Ya, dia jadi lambat sampai. Lambat dia nak duduk menghadap depan Nabi. Jadi langkah sampai ke Nabi, duduk depan, berkelimpung di depan Nabi. Apabila telah letak kedudukannya, bertanyalah ia kepada Nabi, ya Muhammad, inna rasulaka atana faz'ama lana annaka tazmumu anna Allah arsalaka. Maka katanya, ya Muhammad, bahwasanya engkau ni adalah Nabi, yakni engkau ni jadi pemimpin dan hakim. Akan kami telah datang kepada kami, maka katanya bagi kami bahwasanya engkau ni kata Allah Ta'ala menjadikan akan engkau Rasulnya. Berapa banyak kata? Dengan katanya engkau ni jadi pemimpin, jadi hakim. Jadi maka katanya bagi kami, dengan katanya Allah kata kamu ni Nabi kami. Banyak katanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jawab Nabi, betul, sebenarnya aku ni pesuruh Allah yang dilantik oleh Allah. Masalah memanggil Nabi dengan ya Muhammad, tidakkah salah panggil Nabi dengan Muhammad? Macam Arab Badui dipanggil ya Muhammad, dia tak panggil ya Rasulullah. Salah. Telah berkata ulama, memanggil dengan nama Muhammad itu salah, hukumnya dilarang berdasarkan firman Allah di dalam surah An-Nur ayat 63. Jangan sekalian kamu memanggil Nabi Muhammad di antara sekalian kamu seperti kamu memanggil sebahagian daripada kamu, kerana yang demikian dinamakan kurang adab. Jadi kita tak boleh panggil Nabi Muhammad tu macam kita panggil Muhammad kawan kita. Dia dengan hubung Nabi Muhammad. Maka hendaklah sekalian kamu beradab dengan Nabi Muhammad dan biarlah merendah diri kepadanya, kerana dia adalah seorang pesuruh Allah yang sepatutnya dibesar dan dimuliakannya. Maka apabila memanggilnya, janganlah berkata ya Muhammad, bahkan kamu berkatalah ya Rasulullah ataupun ya Nabi Allah. Kata Nawawi, orang Arab Badui yang datang panggil ya Muhammad tadi, mudah-mudahannya ayat itu turun ya sebelum ayat tadi dia memanggil nama Nabi Muhammad itu,
sebelum turun daripada ayat surah An-Nur ayat 63. Sebab itulah dia panggil ya Muhammad. Sebab ayat turun tu lambat. Dia panggil Nabi dulu ya Muhammad, baru ayat tu turun. Jadi kita berayat ini bila sebut ada Nabi, kita panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sebut Muhammad. Baik, masalah za'ama pada hadis. Apa makna za'ama? Tidakkah menunjukkan syak. Lafaz za'ama dalam bahasa Arab boleh dikatakan maknanya kepada kita menyangka. Za'am, menyangka. Maka dimakaikan dia kepada barang yang bohong dan perkataan yang disyakkan. Seolah-olah bolehlah maknanya kepada kita dengan makna konon. Maka jadilah syak pada hadis ini. Za'ama ni maknanya kunun. Ya, ada satu dulu disebut kunun. Ya, kununnya lama dah tak dengar kunun. Ya, satu lagi dia sebut apa? Apa nama? Ya, apa nama dengan kunun. Baik, jadi za'ama ni maknanya kunun ataupun konon. Tidakkah hadis ini menjadi syak? Jawab Nawawi, tiadalah za'ama itu tertentu dipakaikan dia dengan barang yang bohong dan perkataan yang disyakkan padanya. Bahkan ada dipakainya pada perkataan yang benar lagi jelas, yang tiada syak. Maka sesungguhnya datang lafaz za'ama itu banyak dalam hadis. Dan juga berkata Nabi dengan za'ama itu, za'ama Jibril kada, telah menyangka Jibril demikian. Jadi dalam hadis ini perkataan za'ama yang disebut bulan-bulan tadi, Rasulullah atana faza'amalana. Faza'amalana itu bukan maknanya meragukan Nabi, cuma ya menyangkanya, bukan satu bentuk yang tidak percaya. Baik, Nabi Muhammad mengaku dirinya menjadi Rasul. Wahai saudaraku, dengan sepotong hadis dalam masalah 3 menunjukkan bahawa Nabi kita mengaku dirinya menjadi Nabi kepada orang Arab Badui tadi. Dan ditambah lagi oleh Arab Badui tadi, pertanyaannya menjadi Rasulullah. Nabi kita itu dengan sumpah, kata Anas, qala fabilladhi rafa'as sama wa basatal arda wa nasabal jibal Allah arsalaka. Dan Tuhan yang mengangkat langit dan menghamparkan bumi dan mendirikan gunung ganang. Adakah sebetulnya Allah Ta'ala menjadikan akan engkau menjadi Rasul? Maka Nabi menjawab, bahkan, yakni demi Allah, sesungguhnya telah dijadikan Allah Ta'ala akan aku Rasul. Bukan aku menjadi Rasul dengan sebab aku yang latih diri aku. Bahkan dengan beberapa ayat dan mukjizat yang menjadikan tak saksi kerasulanku. Seperti Al-Quran yang diturunkan kepada aku, dan juga beberapa tempat di dalam Quran difirmankan Allah Ta'ala bahawasanya aku ini Rasulnya. Dan berbagai-bagai mukjizat seperti belah bulan terbelah dua, dan keluar air daripada celah-celah jari Nabi, dan diberkatkan makanan yang sikit menjadi banyak, dan beberapa ratus mukjizat yang terhimpun di dalam kitab yang dikarang oleh ulama, menunjukkan bahawa Nabi Muhammad adalah Nabi. Baik, masalah awam yang muqallid. Apakah sah imamnya? Apa makna awam yang muqallid? Asy-Syaikh Abu Amr bin As-Salah rahimahullahu ta'ala berkata, pada hadis ini menunjukkan bagi sah mazhab a'immah al-ulama daripada bahawa sekalian awam yang muqallid itu mukmin sebenarnya. Apa dia awam? Al-muqallid, orang yang ikut saja. Awam muqallid ialah orang yang imannya adalah berdasarkan kepada ikut-ikutan. Siapa Nabi kamu? Nabi aku ialah Rasul. Itu nama dia imam muqallid. Awam yang muqallid, dia taklid saja, dia ikut saja, sah imannya. Dan padanya berpadalah daripada mereka itu semata-mata iktifak yang benar lagi jazam daripada ketiadaan syak dan ketiadaan goyang. Bersalahan orang yang mengingkarkan awam yang muqallid tiada memadai imamnya, iaitulah perkataan Mu'tazilah. Imam muqallid ini ialah awam yang muqallid, ialah orang awam yang beriman kepada Islam, yang beriman kepada Al-Quran, yang beriman kepada Nabi secara ikut-ikutan.
Pak dia Islam, mak dia Islam, anak dia pun Islam. Nama apa? Nama Rusli. Islam tu. Bayar jemaah tak? Bayar jemaah belajar tak? Belajar gitu-gitu je lah. Pergi haji tak? Kira bila dah pergi tak tahu, dia tak tahu. Buat wajib haji tak? Tahu. Tahu dah haji tak? Tahu macam mana nak buat. Itu nama dia awam taklid. Okey. Al-Quran tu daripada mana? Al-Quran tu daripada Allah. Berapa ayat dia tak tahu. Tu tak nak kira pula. Itu nama dia awam taklid. Imannya adalah sah. Yang kata imam awam taklid yang tak sah ni hanyalah golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah kata iman yang mengikut-ikut ni tak sah. Tapi bagi mazhab ulama mengatakan bahawa keseluruhan ulama mengatakan iman awam orang yang taklid ini hukumnya adalah sah. Yang kata tak sah siapa? Mu'tazilah. Jadi kalau ada lah jiran kita ke kawan kita ke tanya orang apa pun tak tahu apa, tapi dia Islam. Tanya orang apa, baca Quran tak reti apa pun tak reti. Pasal orang Islam Al-Quran tak ada dia benar. Tahu lah apa Islam. Dia dipanggil sebagai awam taklid, awam yang mengikut bakar saja. Hukumnya adalah sah dengan semata-mata di Islam. Maka dalil yang menunjukkan atas sah yang demikian tadi bahawa Nabi SAW mengaku Arabi yang bernama Dhamah tadi atas barang yang dinyatakannya pada mengetahui jadi Rasul dan kebenarannya. Padahal dia bukan kenal Nabi pun. Dia bagi tanya dekat Nabi, kamu bukan Muhammad yang mengaku sebagai Nabi ini? Betulkah kamu ni yang mengaku? Ya, kata Nabi. Allah kalau dia latih kamu? Ya, kata Nabi. Dia macam duk tanya kat Nabi, kamu kah Muhammad yang duk kata Nabi ini? Ya, Nabi jawab. Allah kalau latih kamu? Ya, kata Nabi. Jadi seolah-olah dia ni mengikut buta. Dia mengikut buta. Dia bukan yakin ke apa. Dia mengikut buta. Dia dipanggil sebagai taklid. Imannya adalah sah. Kalaulah imannya tak sah, takkan Nabi nak layan dia. Nabi layan dia itu menunjukkan bahawa sah. Dan semata-mata khabarnya kepada Dhamah akan Nabi menjadi Rasul dan tidaklah dia engkarkan atas Arabi yang bernama Dhamah tadi pada i'tiqad, dan dia dah disabdakannya wajib engkau mengetahuikan aku menjadi Nabi dengan fikir dan dalil kepada mukjizat yang mengambil dalil beberapa dalil qat'i, dalil yang telah diputuskan. Inilah akhir kalam Syekh Abu Amr ibn As-Salah. Padahal dia tak tahu pun Nabi ni mukjizat apa, Nabi ni apa, dia kan tahu. Dia mengaku Nabi itu adalah Nabi, dan Nabi diam, Nabi layan cakap Dhamah. Dia apa tadi? Dhamah dia apa? Alhamdulillah. Akak laba. Ya, Dhamah dia salah buat. Dia benar kan? Baik, jadi kalau ada kawan-kawan kita tanya dekat dia, mukjizat Nabi apa? Tak tahu. Apa pun tak tahu, tapi dia mengaku Nabi itu Nabi, maka hukumnya sah imannya. Dipanggil iman apa? Awam taklid. Okay, awam taklid. Ya, mukallid ya taklid lah. Mukallid orang yang mengikut. Taklid ikut-ikutan saja. Mu itu menunjukkan orang. Mudaris, mu'allim. Ya, mu muzarat itu menunjukkan orang. Perbuatan dia itu dipanggil taklid. Okay, perbuatan. Saya ni mu'allim. Saya ni mu'allim, cikgu. Kerja saya ialah ta'lim. Kerja saya ialah mengajar orang. Saya ni namanya muqallid, ngikut saja. Orang yang mengikut, muqallid. Perbuatan saya mengikut dipanggil taklid. Jadi dua serupa lah, awam muqallid dengan iman taklid. Awam muqallid, orang awam yang mengikut. Taklid ialah perbuatan orang itu. Taklid, dia ikut-ikutan saja. Macam kita ni, iman kita ni bukan iman taklid. Kita imam yang belajar. Dia belajar. Ini iman kita. Iman orang tak belajar ni, dia Islam saja, tapi dia tak belajar. Bila dia tak belajar, nama dia taklid. Walaupun dia tak belajar, dia tetap orang Islam. Dia tetap orang beriman. Dia beriman pada Allah juga. Cuma dia tak
Ngaji macam orang Arab Badui tadi. Dia tak kenal pun Nabi Muhammad. Dia tanya, hang yang mengaku Nabi. Padahal sebelum tu dia dah percaya pun kepada Nabi. Baik, semayang 5 waktu itu berulang-ulang mengerjakannya tiap-tiap hari semalam. Apa dalil yang kita kena semayang subuh lampau ni? Apa dalil kita kena semayang? Wahai saudaraku, pada sepotong hadis yang akan datang ini bahawasanya semayang 5 waktu itu wajib dikerjakan dia tiap hari dan malam. Maka telah berkata Anas bin Malik, qala fa inna rasulaka za'ama lana annaka taz'umu anna alaina 5 salawatin fil yawmi wa laylah. Kata Arabi yang bernama Tamam tadi, ya Rasulullah, maka bahawasanya pesuruh engkau telah engkau utuskan dia kepada kami, berkata kepada kami bahawasanya engkau kata wajib kami ini semayang 5 kali dalam sehari semalam. Jadi aku nak tanya pada kamu, betul ke? Maka jawab Nabi, bal, na'am, bahkan betul. Sebelum orang Arab Badui ini datang jumpa Nabi, Nabi dah utuskan sahabat dia masuk dalam kampung Tamam untuk mengajar orang-orang di sana tentang semayang. Jadi dia punya masa tak puas hati kamu hanya dengan wakil Nabi, utusan Nabi. Jadi dia mai tanya dekat Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, dia kata, wakil kamu datang pada kami, habaq pada kami ni kena semayang. Kami nak tanya kepada kamu, betul ke kami ni kena semayang? Itu dia panggil sebagai wakil mengajar. Jadi dia tak puas hati pula. Dia pergi tanya kat Nabi. Nabi kata, betul lah. Qala fabillazi arsalaka Allah amaraka bihadza. Nabi kata, betul, aku yang suruh sembahyang 5 kali. Maka Nabi, dia tanya dekat Nabi lagi, demi Allah yang menjadikan akan dikau Nabi, sesungguh Allah yang suruh kami ini sembahyang? Jawab Nabi, bahkan Tuhan yang suruh kita sembahyang 5 kali. Maka terang-teranglah wahai saudaraku, sepotong hadis ini menunjukkan sembahyang 5 waktu betul difardukan oleh Allah Ta'ala. Jangan duk bantah lagi, jangan duk lawan lagi, jangan duk tak setuju lagi. Yang Allah suruh sembahyang itu sembahyang 24 jam Tuhan bagi, tak sampai sejam Tuhan minta untuk sembahyang. Buatlah sembahyang. Baik, puasa bulan Ramadan itu wajib. Inilah dalilnya. Jadi orang Arab tadi nak tanya apa? Sembahyang dia tanya apa puasa pula. Kata dia, ya Rasulullah, wakil kamu datang dekat kami, dia harap kami ini kena puasa sebulan dalam setahun. Jadi kami nak tanya pada kamu, betul ke yang dia cakap tu? Nabi jawab, sadaqah, benarlah yang utusan aku suruh puasa. Aku nak tanya pada kamu, ya Rasulullah, yang sebulan puasa ni perintah kamu ke perintah Allah? Jawab Nabi Muhammad, itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, wahai saudaraku, terang-terang dengan sepotong hadis ini menunjukkan Allah memfardukan kita puasa bulan Ramadan. Zakat harta dan dalil. Kata Tamam bin Tha'labah tadi, ya Rasulullah, bahawasanya wakil Tuhan datang mengajar di surau kami. Dia kata kami ni kena bayar zakat bila cukup nisab dan haul. Betulkah apa yang wakil Tuhan cakap? Jawab Nabi, sadaqah, benarlah yang dia cakap. Saya nak tanya pada Rasulullah tadi, Allahkah yang suruh kami bayar zakat? Jawab Nabi, bahkan Allah yang suruh kami bayar zakat. Maka sepotong hadis ini menunjukkan bahawa wajib kita bayar zakat. Kemudian dia tanya lagi, wahai Rasulullah, utusan Tuhan datang jumpa saya, jumpa kami di surau, mengajak di surau kami. Dia kata kami ni kena buat sembahyang, kena buat haji seumur hidup sekali. Dalam seumur hidup tu sekali. Betul tak ya Rasulullah? Kata Nabi, na'am, betul. Adakah perintah buat haji ini perintah Allah? Jawab Nabi, ya, ianya adalah perintah Allah. Habis dia tanya, buat haji dia tanya. Direct dia tanya dia puas hati tak? Last sekali dia kata apa? Wa faqala walladhi ba'athaka bilhaq la ad'u minhu syai'a
wa la ujawizuhunna summa wasabah. Kata dia, demi Allah yang membangkitkan Tuhan hamba menjadi Rasul, tiadalah hamba tinggalkan sesuatu. Hamba akan semayang tak tinggal-tinggal, puasa tak tinggal, saya akan buat zakat, saya akan buat haji, dan hamba juga takkan lebih daripada itu. Tak mau lah semayang dia buat 5 je, semayang sunat tak mau buat. Puasa dia nak sebulan je, puasa sunat dia tak mau buat. Haji dia nak sekali je, dia tak mau pergi banyak kali dah. Maka dia akan melompat balik dengan cepat. Semua wasabah. Wasabah ni maknanya lah, apa lagi nak tunggu? Ya, macam kita lah, habis-habis kelas lah, lupa lagi. Dah habis hajat lah. Dah dapat dah gula, lari tak boleh. Nak beli gula pun minta surat nikah pun main. Apa macam teruk pun dia. Nak beli gula minta surat nikah, minta IC. Rupa-rupa dia suruh 5 tan gula. Yang jahat. 5,500 kilogram gula dia suruh. Tapi orang nak beli dia kata gula tak ada. Siapa nak beli kena bawa sijil nikah, bawa IC dengan sijil nikah. Kena tangkap lah. Dia suruh 5 tan gula dekat belakang rumah. Yang ni kalau ikut Islam tuan-tuan, nak buat daerah, tutup perniagaan dia, penjara kan. Ya, bukan setakat tarik lesen dia, semua barang kena apa? Ya, menipu rakyat, menipu kepada umat masyarakat. Itu yang Nabi kata, peniaga ni masuk neraka sebab penipu. Inilah peniaga dia. Jadi yang buruknya orang lain lah. Padahal gula dia banyak, pasal dia tahu lah, puasa lah dekat. Orang Melayu bila puasa ni makan gula dia. Apa yang masuk hospital apa ayam. Baik. Maka Nabi bila dengar dia cakap, ya Rasulullah, saya nak buat tak lebih tak kurang. Maka Nabi pun jawab, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa dia balik tu Nabi tak kata. Masa dia lompat bangun tu Nabi tak kata. Dia keluar daripada masjid Nabi, baru Nabi kata, in sadaqal a'rabi dakhala al-jannah. Kalau betul lah yang A'rabi tadi cakap macam itu, dia nak puasa, nak zakat, nak haji, tak lebih tak kurang, masuklah dia ke dalam syurga. Kalau betul lah apa yang dia cakap tu, dia buat, memadailah apa yang dia cakap, dan dia buat, insya-Allah dia syurga. Tetapi jika dia bohong, yakni dikerja yang semaya, puasa, zakat, haji dan beberapa yang lain, maka lebih aula dengan syurga. Dan jika dia bohong dan dikurangkannya, nescaya masuklah ia ke dalam neraka. Ini adalah hadis yang hasan, dan Imam Muslim mengatakan bahawa ini adalah hadis yang sahih. Baik, saya dah katakan kepada tuan-tuan semalam, Pak, siapa yang Nabi kata kalau dia ni betul-betul ni orang syurga? Sebab cabaran dia pada masa itu berbeza dengan cabaran kita. Dia duduk di kampung, siapa nak pergi duduk lautan? Macam kita duduk lautan, Mela duduk lautan, duduk tengok dia dengan pok dia aja. Ada orang Malaysia pok dia dengan dia. Kalau orang dah balik ni, siapa lagi nak campur? Cerita Hang Tuah 1955 kan? Kalau kita tengok cerita tu, Mela dengan pok dia baik tak? Duduk dua orang, duduk dalam gua nak campur kan? Tengok televisi tidak, pergi ngurut terapi pun tidak, apa pun. Jadi semuanya dia tak campur orang. Memanglah kalau dia semayang puasa je memang syurga lah, bukannya ada dosa. Bukannya ada dosa nak makan kena syubah, kalau bukan nak makan apa. Kita sekarang ni makan banyak nuri tak dijemput, makan juga. Kalau bukan apa tak dijemput. Kita duduk di sini banyak ngumpat, kalau bukan nak ngumpat apa. Orang pun tak kenal. Duduk dalam kampung kita ni, orang ramai kenal. Bila ramai kenal, banyaklah yang kita ngumpat. Jadi bolehlah Arab Badui ni masuk dalam syurga. Sebab dia tidak ada dosa. Peluang nak buat dosa tu kurang. Kita peluang nak buat dosa ni banyak sangat. Dengan televisi ada, internet ada, semuanya ada.
Baik, masalah membacakan hukum ke atas orang alim dan menunjukkan ke atasnya boleh ke tidak. Baik, dia tu orang alim, kita pula pergi ajar dekat dia, boleh tak boleh? Baik, kita tengok. Telah berkata setengah daripada ulama, bermula fiqh yang dapat istinbat, yang dapat pengajaran daripada hadis ini, bahawasanya membacakan hukum dan sebagainya ke atas orang alim dan menunjukkan kepadanya itu hukumnya adalah harus kita ajar pula orang alim. Sebab hari ini orang tak boleh ajar orang alim. Kenapa boleh ajar orang alim yang boleh ajar kita? Kalau dia tak betul, boleh tak ajar? Kalau dia betul tu kita boleh ajar. Apa masalah? Cuma orang kita sekarang je faham. Ya, bila Tok Guru cakap tak boleh bantah. Bantah tu lawan. Tak berkat. Ini yang jadi masalah. Kalau dah tak betul, tegur. Sebagaimana harus mendengar hukum-hukum daripadanya. Macam mana harus kita mengaji dengan dia. Dan dia juga harus kita tegur bila dia salah. Dan lain-lain daripadanya. Dan mengambil hujah mereka itu bahawasanya Arabi menunjukkan hukum-hukum yang datang ke atas Nabi dan Nabi mengaku. Kalau Nabi pun orang Arab Badui bertanya dari Nabi Hanggu, takkan kita hari ini tak boleh diajar pada tubuh, ajar pada ustaz dan sebagainya. Jadi boleh, hukumnya boleh. Cuma janganlah kita nak mengajak tok guru ke ustaz ke mufti ke dengan cara yang kasar macam yang kita tengok itu. Kepala bapa punya mufti yang tu bukanlah mengajar, itu dah itu maki. Arab Badui tadi dia mendapatkan penjelasan yang terang-terang daripada Rasulullah. Jadi tirulah orang Arab Badui tadi, bukan dengan maki-maki kalau kita nak mengajar. Jadi tok guru kalau dia tak betul kita boleh tegur dia. Jangan dia lupa sangat dulu mengajar dia elok. Janganlah berpolitik sangat sampai pada satu tahap bersetuju nak menggunakan kalimah Allah pada orang kafir. Ya, jangan. Tuan-tuan ibu kalau orang fitnah tuan-tuan marah. Kan dulu orang fitnah saya pergi rokok orang bawa dari api. Pukul 11-12 tengah malam. Tahun lepas lah. Ya, siang hari pula pergi rokok bawa dari api. Sama dia betul mampu je. Marahlah saya marah pasal fitnah. Saya tak rukun, orang kata saya rukun. Allah tu tak ada anak. Tiba-tiba orang Kristian kata Allah tu ada anak. Fitnah kan? Takkan kita setuju kalau kita difitnah. Maknanya kalau kita biar orang Kristian guna kalimah Allah, maknanya kita dah setuju orang Kristian memfitnah Allah. Orang fitnah kita marah. Orang fitnah Allah kita tak marah. Apa? Sepatutnya bila orang fitnah kita marah. Orang fitnah Allah lagi-lagilah kita marah. Ini tidak biar Tuhan semesta alam. Pulau wakar dia. Ini saya minta bila saya tengok lama web ustaz cakap. Dia adik-adik politik cakap. Bapak dia cakap tu orang Ibrahim. Pala dia. Dia bersetuju dengan sangat penggunaan kalimah ini. Yang ini segera bukan. Nak cari politik sampai pada satu tahap bersetuju kalimah Allah digunakan pakai untuk orang Kristian. Habis orang pakai ikut. Orang bersandarkan pada Quran, bukan bersandar pada ahli politik. Baik. Ya. Berapa ayat ya? Satu boleh buat tak? Baik, kita tengok bab ke-53. Bab maja'a fi zakatiz zahab wal warid. Bab yang telah datang ia pada menyatakan zakat emas dan perak. Ada tak? Tak ingat. Saya kata. Baik. An Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad afawtu an sadiqatil khayli wal raqiq
fahatu sadaqata riqah min kulli 40 dirhaman wa laysa fi 90 mi'atin syai'un fa idza balagha mi'ataini fa fiha khamsatu darahim. Hadis sahih. Daripada Ali berkata, telah bersabda Nabi SAW, sesungguhnya telah aku maafkan daripada zakat kuda-kuda dan hamba saya, maka bahawa olehmu sekalian akan zakat perak daripada tiap-tiap 40 dirham 1 dirham, dan tiada pada 90 dan 100 sesuatu, maka apabila sampai dia 200 maka padanya 5 dirham. Hadis adalah sahih. Baik, sekarang kita dah masuk kepada hadis-hadis tentang pengiraan zakat. Di sini kita lihat tentang zakat yang ada kena bayar dan ada yang tidak kena bayar. Ketahuilah wahai saudara, telah datang beberapa hadis yang menunjukkan atas wajib zakat emas dan perak. Maka setengah daripadanya ialah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi. An Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad aqautu an sadaqatil khayli war-raqiq. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, telah berkata, ia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya telah aku memaafkan daripada zakat kuda dan hamba saya, yakni telah diwajibkan Allah Ta'ala pada aku bahawasanya kuda dan hamba saya tidak diambil zakat daripadanya. Maknanya orang yang ada banyak kuda tak payah bayar zakat, dan orang yang banyak hamba tak payah bayar zakat. Tetapi yang diambil zakat ialah unta, biri-biri, kerbau, lembu, emas, perak dan biji-bijian, gandum, padi dan sebagainya. Fahatu sadaqatar riqah, maka bawalah olehmu akan sekalian zakat emas dan perak, supaya aku berikan kepada ahli yang menerima zakat. Dikirakan tiap-tiap 40 dirham 1 dirham zakatnya. 40 dirham zakat ialah 1 dirham. Okay? Maka apabila sampailah milik seseorang itu 200 dirham, timbangan peraknya nescaya cukuplah zakatnya, iaitu dan tiada suatu daripada zakat itu dikeluarkan jika kira-kira dalam 190 dirham, kerana belum cukup dirham, belum cukup zakat. Bagi perak pula sebanyak 200 dirham. 200 dirham, kalau cukup 200 dirham kena bayar zakat. Tapi kalau 190 saja tidak wajib bayar zakat. Itu kalau perak. Maka apabila sampai timbangannya 200 dirham, maka cukuplah nisabnya. Maka apabila cukup haulnya, cukup tahunnya, maka zakatnya ialah 5 dirham. Ya, kita cakap dirham ni pula ya. Baik, jadi disebut di sini tentang yang pertama zakat emas. Ya, yang kedua zakat biji-bijian, perak. Yang pertama kuda tak payah bayar zakat. Kuda dalam bahasa Arab namanya ialah khayl. Ya. Kalau kuda itu diperniagakan, dia kira simpanan lah, uang simpanan. Kalau ada kuda 20,000, 30,000, jadi cukup tahu bayarlah simpanan dia kalau ada uang simpanan dia. Ya, so walaupun kita ni kita meniaga buah durian tak payah bayar zakat. Tapi duit itu kita untung meniaga buah durian, kita simpan cukup tahu bayarlah zakat. Zakat tu bukan zakat durian, zakat simpanan. Ya, zakat simpanan, zakat uang simpanan. Supaya kita meniaga kelapa sawit pun tak wajib zakat. Tak wajib zakat bayar. Sekali meniaga kelapa sawit, sekali tuai 10,000. Maka tak bayar zakat, sebab dia bukannya harta yang diwajibkan. Tapi duit itu kita simpan. Bor dalam bank 10,000 sebulan, 10,000 sebulan, tahulah ada 100,000, kenalah bayar zakat. Di situlah zakat itu. Tapi bukanlah zakat kerana kelapa sawit, zakat kerana wang simpanan. Sebab wang simpanan itu duit kelapa sawit pun ada, duit kelapa nyok pun ada, duit kelapa darah pun ada, semua duit kelapa semua simpanan. Kan? Kita lihat
Kelapa darah tu untuk minyak kelapa darah tu. Ubat kan? Minyak kelapa darah tu panggil. Baik. Okey, yang pertama sekali al-khayl. Al-khayl maknanya kuda-kuda yang bertandang. Kuda-kuda hitam tu dipanggil al-khayl. Kuda-kuda yang berkotak-kotak. Al-khayl. Sebab tu sekarang Amir pun jarang dah pakai nama khayl. Mungkin dia pun dah belajar. Dulu dia Amir dia tak ada. Wajah kesayangan hamba. Yang keduanya, zakat daripada hamba saya tak wajib dibayarkan zakat. Yang ketiganya zakat emas. Yang keempatnya zakat perak. Yang kelimanya ialah biji-biji. Kita nak keluar ASC 97946, ASC 7946. Oh, baik tak kem. Nak masuk Mero ke? Oh, kita nak keluar. Kereta saya nak keluar. Oh, ya kan nak masuk Mero. Baik. Kita tengok di sini. Zakat emas dan perak apa hukum? Wahai saudaraku, terang-teranglah di sini menunjukkan atas wajib mengeluarkan zakat emas dan perak. Kata Nawawi, wajib zakat emas dan perak dengan ijma' dan berdasarkan beberapa nas. Maka wajiblah zakat itu bersamaan pada keduanya, sama ada emas lebur ataupun emas tak berlebur. Emas lebur tu apa? Emas yang dah buat lah. Dia dah buat perasiaran lantai Subang segala macam. Rantai yang tak berlebur lantai pula. Emas yang tak berlebur yang masih lagi yang betul-betul itu. Yang ni bijinya. Bijinya maknanya belum diproses lagi, belum dicanai kan. Dan batu daripada keduanya dan segala yang berlebur dan lain daripadanya, daripada jenisnya, melainkan barang-barang emas yang harus atas kaul yang asah, daripada dua kaul seperti anting-anting, subang, gelang, cucuk, sangwei, lekka. Apa tu lekka? Ha? Lekka. Lekka. Oh, tu lekka. Rantai leher, cincin, sikat dan sebagainya. Daripada sekalian barang-barang emas pakaian perempuan, maka dia ada wajib zakat atasnya. Jadi dia kata kalau perhiasan yang dipakai tidaklah kena bayar zakat jika tidak melebihi syarat yang dah kita sebutkan kemarin. Berapa timbangan dia? Kalau tuan-tuan pakai cincin bentuk, tak payahlah kira zakat. Kalau pakai sumbang sebelah saja pun lagi hilang, duit sembahyang hilang. Di mana orang pula sebelah tu pun tak payahlah pakai. Apa nama? Bayar. Tapi kalau tak pakai 500 gram, kenalah pakai. Kenalah saya. Ada kali 500 gram Ustazah? Tak ada. Beratlah Ustaz. Okey. Jadi yang pakai zakat seutah di tengkok, 2 urat di telang, tak payah zakat. Sikit. Tapi kalau di tengkok tu pun 1 kilo, kenalah bayar. Ya. Ya. Dia pun tak tahu kenapa tak maklum. Pergi tak maklum dah benda tu lagi sikit. Baik. Baik, jadi yang tuan-tuan duk pakai sekarang ni, dia tidak bayar zakat. Zakat yang kena bayar tu, tuan-tuan duk simpan dalam peti, duk di bank tu, simpan, mak bagi sikit, mak bagi sikit, suami bagi sikit, kita beli sikit, campur-campur. Banyak. Yang tu lagi yang kena bayar zakat. Baik, zakatkah juga pada batu-batu permata dan galian lain daripada emas dan perak? Tiada zakat yang lain daripada emas dan perak. Hari tu Cikgu Mukhtar tanya.
dalam mat rantai gelang dia tu ada batu. Adakah nak dikira batu tu sekali? Batu tak payah bayar. Seperti yakut, virus, mutiara, berlian, manika pasagam, ya, zamrud. Tak banyak lagi masih baca. Itu dia lah tuan. Samsing sekarang ahli politik Samsing. Bongkar ya, siap. Ini politik-politik yang menakutkan kita sekarang. Oh, patutlah saya ni tak sihat, tak makan lagi rupanya. Itu apa benda yang perlu buat? Sarapan pagi lupa, Masya Allah. Patutlah masa apa benda yang perlu buat. Saya kena makan, tak makan dia jadi pening pula. Baik, kemudian zamrud, terjak, besi, tembaga merah dan kuning dan kaca. Kaca yang lebih zakat. Jika sehabis-habis elok pertukangannya sekali, habis lawa yang buat lawa batu tinggi harganya beriak, habis jual 50% lawa ni. Kita tak beli ya, harga 10 ribu, 40 ribu, 50% kita beli. Dan tiada lah jual zakat pada yang tersebut kerana tiada datang nas syarat pada. Kenapa yang jenis itu tak kena bayar zakat, Ustaz? Kenapa mak kena bayar zakat? Mak dia berterusan. Berlian tak ada. Dia harga-harga pasaran pun dia mengikut pada harga mak dalam Islam. Harga-harga bergalai tak dipakai, tak terkira ni. Baik, zakat kasturi dan ambar dan ikhtilaf ulama padanya. Dan tiada zakat pada kasturi dan ambar. Kata Syafi'i radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Mukhtasar, dan tiada zakat pada barang-barang pakaian laut, tiram, mutiara. Okey, tidak ada zakat. Kasturi itu apa? Kasturi apa? Buah kasturi, kuih, kayu kasturi, wangi-wangian lah, ambar, ambar dan kasturi, manikam. Baik, kata mazhab, makna perkataan Syafi'i, tiap-tiap barang yang dikeluarkan daripada laut seperti ambar, lu'lu', permata, maka tiada zakat padanya dan tiada khilaf sesuatu pun ulama daripadanya. Tidak wajib bayar zakat. Tetapi ada yang kata bayar zakat. Yang kata bayar zakat sebenarnya Ibnu Munzir, Umar Ibnu Aziz Az-Zuhri, wajib dikeluarkan zakat 1/5. Tapi ulama-ulama lain kata tidak perlu bayar zakat. Tetapi ada pula satu lagi ulama berkata, Abdullah bin Al-Hasan Al-Ambari katanya wajib 1/5 kalau dikeluarkan daripada laut melainkan ikan dan hasil-hasil seafood. Tapi itu bukan mazhab yang muktamad. Mazhab muktamad yang bayar zakat adalah emas dan perak sahaja. Muktamad emas dan perak saja. Jadi yang lain-lain itu yakut ke, marjan ke, zabarjat ke, saya letak saja lah ya, tak bayar zakat. Melisa ke, ada kumpulan zabarjat, ada kumpulan melisa. Cinta untuk Nabiullah. Dia jadi ustaz atau apa? Keseopang yang ustaz. Dulu menjadi roh, sekarang ustaz. Besok saya belajar menjadi roh. Dulu ustaz, sekarang roh. Tak terbalik. Dikayatkan daripada Al-Anbari dan lain-lainnya daripada Ahmad bin Hanbal. Pertama, seperti mazhab jumhur al-ulama, tiada wajib berzakat pada sekalian tersebut apabila sampai harganya kira-kira nasab hinggalah pada kasturi dan ikan. Ulama-ulama sepakat mengatakan tidak wajib bayar zakat, melainkan lepas tuan-tuan jual. Tuan-tuan jual ikan, tuan-tuan jadi peraih ikan, tuan-tuan pun jual ikan, dapat keuntungan, tuan-tuan bersimpan dalam bank, cukup nisab dan haulnya, barulah bayar zakat. Bukan kerana tiap-tiap
sekali kakak ikan kena bayar zakat. Kita jual ikan, beli ikan. Bila kita jual ikan, kita beli ikan, kita buat rumah, sewa rumah, repair boat. Jadi perbelanjaan. Sebab tu kalau tuan-tuan buka dalam web kita, ada orang tu tanya saya 2 hari itu tentang zakat pendapatan. Dia kata kenapa di Malaysia ni ada negeri wajibkan zakat pendapatan, kenapa Perak tak wajibkan zakat pendapatan? Dia kata gajinya sekian-sekian banyak, tolak rumah, tolak anak sakit, tolak isteri sakit, mak sakit, balik kampung, beli ikan, ya macam-macam, beli lagi tak berapa sangat gaji saya tinggal. Jadi takkan saya tak bayar zakat? Lagipun dia kata kita ni bayar zakat cukup nisab dan haul. Ini tiap-tiap bulan kena bayar ni apa kan? Ya, ini macam mana? Saya jawab, sebab itulah ulama berselisih pendapat. Majlis Jawatan Kuasa Fatwa Perak kata tak wajib zakat pendapatan. Tuan-tuan gaji 5,000 sebulan, ya, tak wajib bayar zakat. Tolak sewa rumah, tolak bil api, elektrik, asbun, telefon, kereta, minyak, makan, minum, tinggal bersih. Yuran rokok lagi. Bersih tinggal. Maka sebab tu Perak kata tak wajib. Melainkan gaji itu disimpan 5,000, buat keluar 3,000, simpan 2,000, 2,000 cukup setahun. Barulah kita bayar zakat. Itu yang Perak buat. Negeri-negeri lain setengah-setengah dia katakan hak gaji 10,000, 200,000 hak potong zakat. Yang tu yang dipertikaikan. Sebab tu Perak dia tak buat lagi macam negeri lain. Sebab tak tahu dia punya kos dia. Baik, kemudian, jadi di sinilah kaedah yang dipakai dalam mazhab Syafi'i. Ikan kamu dapat buat keluar daripada laut, sekali jual 30,000. Baru hari ini dapat, baru hari ini jual, baru hari ini pegang 30,000. Tolak minyak diesel, tolak bot, tolak pekerja, tolak buka, tolak semua tinggal 5,000. Takkan nak bayar zakat lagi, nak makan lagi, nak minum lagi. Sebab tu kalau duit tu kamu simpan cukup tahun, barulah kamu bayar zakat. Dan bermula dari kita asalnya tiada zakat. Imam Syafi'i kata dalil yang tak bayar zakat itu melainkan barang yang disebutkan oleh syarak. Tiada daripada riwayat Ibnu Abbas dan tiada pada hamba itu zakat. Hanya ialah suatu yang dicampakkan ke tepi pantai oleh laut. Maka inilah yang kami sebutkan dia oleh yang muhtamad pada dalil masalah. Dan ada pun hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib daripada bapaknya, daripada neneknya, daripada Nabi SAW. Tiada zakat pada batu. Maka iaitu hadis Nu'aim sangat-sangat meriwayatkan akan dia oleh Al-Baihaqi dan diterangkan akan kedha'ifannya. Ada pula yang kata segala jenis batu tak bayar zakat, termasuklah emas dan perak. Maka imam menjawab itu adalah hadis yang sangat dhaif. Yang kena bayar zakat ialah emas dan perak. Sebab di sini baru emas pun tak wajib, perak pun tak wajib. Maka dijawab oleh ulama pendapatnya sangat lemah. Wajib bayar emas dan perak punya zakat, wajib hukumnya. Yang lain tidak wajib, batu yang lain tak wajib. Baik, zakat emas dan perak bagaimana nisabnya? Tiada zakat pada emas dan perak itu hingga cukup nisab. Dan nisab emas itu ada 20 mithqal. Maka apabila sampai emas itu 20 mithqal, maka wajiblah zakatnya. Dan nisab zakat perak pula ialah 200 dirham. Maka apabila sampai di mana perak 200 dirham, maka wajiblah dikeluarkan zakat. Emas 20 mithqal. Jadi mithqal 20 mithqal berapa gram? Yang wajib bayar zakat 500 gram. Ya. Bukan 80. 80 gram. Yang tak pakai 80 gram. Yang pakai 500. Mana ada orang pakai 500? Tapi 80 ramai yang pakai. Yang simpan 80 ya. Baik. Maka telah ditakdirkan ulama sekarang nilai emas zakat sekarang ialah 13 pound Majidi ringgit Turki. Ini zaman
20-an, 30-an mana ada pound belanja, iaitu 12 pound, 1/8 daripada pound infringi ringgit Eropah, dan 12 pound kurang 1/8 daripada Misri ringgit Mesir. Jadi tuan-tuan, ini kitab ni ditulis tahun 20-an. Okey, jadi tak ada lah tuan-tuan ada jumpa infringi apa balon semua ni macam tak ada lah. Dia kena ikut keadaan sekarang lah. Tuan-tuan pergi kerja buat ulama ni yang ambilkan jumlah terkini. Maka tiap-tiap 200 dirham itu dikeluarkan zakat 5 dirham. Tiap-tiap 10 dirham dikeluarkan 58,5 kupang Misri. 60,5 kupang lebih kurang wang infringi. Harga dia lebih kurang 10 dirham. Jumlah 1,210 kupang infringi lebih kurang bersamaan 200 dirham. Saya pun tak tahu infringi ke apa. Tuan-tuan pun tak tahu. Ya, kita tak tahu. Baik. Zakat emas dan perak adalah lebih sedikit daripada nisab. Bagaimana hukumnya? Telah ijma' ulama bahawasanya nisab perak itu 200 dirham yang dikeluarkan padanya 5 dirham. Setiap 200 dirham telah keluarkan 5 dirham. Okey? Maka kata jumhur, dikeluarkan yang lebih itu dengan kira rubuh al-ashar 1/10, yakni misalnya beratnya 200 dirham, maka 200 dirham itu dikeluarkan rubuh al-ashar, dan 1 dirham itu pula dikeluarkan zakatnya rubuh al-ashar 1/4. Telah dikatakan makna rubuh al-ashar ialah 1/40, maka rubuh al-ashar 200 dirham itu ialah 5 dirham, dan 1 dirham dikeluarkan zakatnya 1 sen setengah. Itu adalah kaedah pembayaran perak. Setiap 200 dirham bayarannya ialah 5 dirham. Jadi 1 per rubuh al-ashar 1/40. Okey. Wallahu a'lam. Ini nilai lama kita tak tahu. Ya, kaedah dia. Dinar kita tak tahu, 1 ringgit 1 dinar berapa? Kita tak tahu. Kaedah sekarang ibad tu saya tak dapat jawab. Kaedah itu baru. Sekarang dia kira gram lah. Dia kira gram. Sekarang kita gunakan berat timbang. 1 gram 140 ringgit. Jadi sekarang kita tidak mengirakan kepada harga emas, kita kirakan kepada berat timbang. Lepas kita kira berat timbang, baru kita kira harga. Bayarlah zakat. Jadi kita timbang dulu emas kita tu, kemudian barulah dikali dengan harga. Lepas tu barulah kita bagikan 1/40 tadi. Baik. Banyak lagi ceritanya, kita banyak lagi hal lain, kita simpan dulu ya. Tuan-tuan mengaji kitab baru mengaji ni, keluar-keluar ni alim. Ustaz lah. Ustaz lah jadi pun InsyaAllah ta'ala bila nak ambil profesor belajar takfir profesor Nabi Aisyah tu dah ambil kitab Yasin ya, surah Yasin. Ya,